Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak pelajar yang bakal ke Menara Gading. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan masih mempunyai semangat yang juang yang tinggi untuk merealisasikan impian masing-masing. Seperti yang tertera, nama Cikgu Uzah binti Muhammad Akhir iaitu guru mata pelajaran pengajian am dari Kolej Tingkatan 6 Kulim Kedah. Salam perkenalan semua. Alhamdulillah, cikgu diberi peluang untuk bersama anak-anak pelajar melalui program Kedah Education at Home menerusi slot teknik skor bahagian A iaitu aneka pilihan bagi kertas 900/3. Semoga anak-anak pelajar akan mendapat manfaat semaksimumnya walaupun proses pengajaran dan pembelajaran kita berlaku secara alam maya. Sebab kata orang, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Okey, jom kita mulakan dengan lafaz bismillah. Okay, anak-anak pelajar, sudah maklum dengan paparan slide ini. Cikgu sekadar ingin mengulangnya kembali sebagai peneguhan. Kertas 900/3 yang tentu mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Untuk slide ini, kita hanya memfokuskan kepada bahagian A. Bahagian A merupakan soalan berbentuk aneka pilihan yang terdiri daripada 15 soalan dan anak-anak pelajar perlu jawab kesemuanya sekali. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan iaitu satu markah. Bermakna jumlah markah pada bahagian ini diperuntukkan 15 markah. Walaupun markah ini hanyalah 15 daripada 80 markah, namun anak-anak pelajar perlu mendapat skor yang terbaik. Saranan cikgu sebaiknya menjawab dengan betul 13 hingga 15 soalan. Justru bagi membolehkan anak-anak pelajar semua menjawab dengan betul dan tepat, anak-anak pelajar perlu mengetahui dan memahami bahawa soalan-soalan yang ditanya merangkumi perkara-perkara yang telah pun digariskan dalam sukatan. Berdasarkan paparan, soalan aneka pilihan merangkumi hubungan diplomatik seperti faktor-faktor yang menentukan dasar luar Malaysia, penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa. Selain itu, soalan yang digubal juga melibatkan isu dan cabaran berdasarkan tema politik, ekonomi dan teknologi serta sosial budaya. Anak-anak pelajar disarankan membuat persediaan yang mantap dengan memotivasikan diri membuat pembacaan yang luas dan mengkaji soalan-soalan sebanyak yang mungkin. Anak-anak pelajar, untuk pertemuan kita, diharapkan anak pelajar dapat memahami dan menguasai teknik menjawab soalan aneka pilihan semester 3 dengan baik dan seterusnya mampu memperoleh markah cemerlang. Ingat anak-anak pelajar, tiadanya kertas ulangan bagi kertas 900/3 atau pada semester 3 ini. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, kita ikuti perbincangan soalan berdasarkan sub-sub topik. Okey, kita mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu hubungan diplomatik. Okey, anak-anak pelajar ingat balik sukatan-sukatan yang perlu anak-anak pelajar kuasai. Okey, kita mulakan dengan hubungan diplomatik. Okey, contoh soalan yang pertama berdasarkan subtopik yang pertama iaitu hubungan diplomatik. Jom kita baca. Yang manakah pendirian yang dipertimbangkan dalam menentukan dasar luar negara? Pendirian siapa? Pendirian dah tentu pendirian Malaysia. Pendirian yang dipertimbangkan oleh Malaysia dalam menentukan dasar luar negara. Okey, untuk makluman asas anak-anak pelajar berdasarkan kerangka dasar baharu kerangka dasar luar baharu pada bermula tahun 2018, dasar luar Malaysia dipengaruhi dan dibentuk oleh 3 faktor utama, iaitu lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara, ciri-ciri Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan dan demografi penduduk yang unik. Prinsip asas dasar luar Malaysia masih kekal sejak kemerdekaan walaupun pendekatan dan juga pelaksanaan dasar luar berubah berdasarkan faktor domestik dan juga faktor luaran semasa. Penggubalan dasar luar sentiasa berpandukan kepada kriteria credibility,
konsistensi dan kepaduan yang telah bertindak memelihara kepentingan negara. Anak-anak pelajar, berdasarkan pencerahan tadi, dah tentu berdasarkan 4 pilihan jawapan Roman yang tertera, jawapan yang paling tepat, gabungan jawapan Roman yang paling tepat, iaitu dah tentu mengekalkan hubungan dengan negara jiran dan juga bagi tujuan mempertahankan identiti dan bangsa Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua mempunyai bahan rangsangan, mempunyai pernyataan. Kepentingan nasional merupakan penentu dasar luar Malaysia. Apakah kehendak soalan? Yang manakah faktor yang mempengaruhi penentuan dasar tersebut? Merujuk kepada kepentingan nasional. Anak-anak pelajar sudah tentu maklum apa itu kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan antara faktor utama kepada pembentukan dasar luar Malaysia. Kepentingan nasional merujuk kepada atau melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan dan ekonomi. Berdasarkan 4 pilihan jawapan abjad A, B, C dan D, dan tentu jawapannya iaitu betul anak-anak pelajar, C, keselamatan negara. Okey, seterusnya anak-anak pelajar kita lihat subtopik yang kedua iaitu penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau. Okey, jom kita lihat beberapa contoh soalan kategori ini. Okey, contoh yang pertama. Okey, soalan berbunyi, yang manakah faedah yang diperoleh Malaysia hasil penglibatan dalam pertubuhan negara-negara Asia Tenggara? Okey, anak-anak pelajar, berdasarkan soalan jelas. Soalan ini kategori hubungan Malaysia di peringkat serantau. Okey, kerana ada kata kunci pertubuhan negara-negara Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai ASEAN. Okay, namun demikian, apakah kehendak soalan? Okay, soalan spesifik bertanya tentang faedah yang diperoleh oleh Malaysia apabila menjadi anggota ataupun terlibat dalam ASEAN. Berdasarkan 4 pilihan jawapan yang tertera, ke jawapan-jawapan tersebut anak-anak pelajar boleh mengesan jawapan-jawapan yang salah, mencari jawapan yang ketara sifatnya ada kesalahan ataupun bertentangan dengan kehendak soalan. Itu jawapan 2 dan 3. Hubungan antara benua. Okey, kata antara benua dah tentu luar daripada peringkat serantau. Begitu juga dengan 3 Roman. Pembasmian kemiskinan global. Global merujuk kepada peringkat antarabangsa. Maka pilihan jawapan yang tepat di sini dah tentu betul anak-anak pelajar. Satu, perluasan pasaran dan perkongsian menjaga alam sekitar. Okey, seterusnya anak pelajar, kita lihat contoh yang kedua. Malaysia menyertai kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Okey, kerjasama segitiga pertumbuhan. Berdasarkan pengetahuan anak-anak, tentu segitiga pertumbuhan terdiri daripada gabungan beberapa buah negara, IMD, IMS. Okey, itu adalah antara contoh-contoh bentuk kerjasama dari segi segitiga pertumbuhan. Dalam masa yang sama, anak-anak pelajar perlu tahu apa itu segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan merujuk kepada kerjasama memajukan sub-sub wilayah yang berjiran di dalam ASEAN. Kerjasama tersebut boleh melibatkan kerjasama modal, buruh, teknologi, komunikasi, keselamatan, perdagangan dan sebagainya. Maka berdasarkan pencerahan tadi, antara A, B, C dan D, manakah jawapan yang paling tepat? Ya, betul anak-anak, iaitu jawapannya D. Itu memakmurkan jiran. Okey, seterusnya anak pelajar soalan ketiga. Yang manakah peranan Malaysia dalam menyelesaikan konflik kerajaan Filipina dengan Barisan Pembebasan Islam Moro? Okey, ini juga contoh soalan hubungan Malaysia di peringkat serantau. Dan soalan ini, apakah kata kuncinya peranan Malaysia dalam isu ataupun konflik yang berlaku antara kerajaan Filipina dengan Barisan Pembebasan Islam
Islam Moro. Apakah peranan Malaysia? Okey, berdasarkan pilihan-pilihan jawapan, kita lihat satu persatu. A. Menghantar pasukan tentera Malaysia ke Filipina. Okey, berdasarkan pengetahuan anak pelajar, dah tentu anak pelajar tahu bahawa Malaysia menyertai pasukan pengaman, dan pasukan pengaman tersebut melalui platform Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bukan menghantar, bukan bertindak sendiri. Maka pilihan jawapan A dah tentu ia salah. Okey, B. Menjadi pemudah cara dalam penyelesaian konflik. Ya, anak pelajar jelas di sini B menjadi pemudah cara dalam penyelesaian konflik kerana ini selari dengan prinsip atau pegangan dasar luar Malaysia. Okey, namun demikian anak-anak pelajar perlu lihat jawapan C dan D bagi menentukan jawapan paling tepat. Okey, C. Mengiktirafkan kewujudan entiti bangsa Moro di Filipina. Okey, pengiktirafan bukanlah tanggungjawab negara Malaysia. Dan D. Memberikan perlindungan kepada bangsa Moro yang ditindas sememangnya atas dasar kemanusiaan. Malaysia pernah memberi perlindungan kepada etnik-etnik seperti Rohingya yang melarikan diri dan mendapat perlindungan di Malaysia. Tetapi situasi tidak sama pada bangsa Moro. Maka dah tentu jawapannya anak pelajar, ya, B. Menjadi pemudah cara dalam penyelesaian konflik. Okey, seterusnya anak pelajar soalan 4. Yang manakah komitmen Malaysia terhadap kerjasama sosial dalam pertubuhan negara-negara Asia Tenggara? Okey, soalan ini juga jelas merujuk kepada Malaysia dan di peringkat serantau. Okey, namun demikian soalan ini memfokuskan komitmen Malaysia dari aspek kerjasama sosial dalam pertubuhan negara-negara Asia Tenggara. Seperti mana anak pelajar sudah maklum, pertubuhan negara-negara Asia Tenggara melibatkan pelbagai bentuk kerjasama daripada pelbagai aspek, termasuklah kerjasama sosial. Jadi anak-anak pelajar cuma memilih sama ada A, B, C atau D yang dikatakan komitmen Malaysia terhadap kerjasama sosial di pertubuhan negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dah tentu jawapannya iaitu Pendidikan Serantau bagi Sains dan Matematik yang sekarang ini bertapak di Pulau Pinang atau lebih dikenali sebagai Wrexham. Okey, seterusnya anak pelajar sekalian, kita lihat contoh soalan berikutnya iaitu soalan 5. Okey, soalan 5 ada dua pernyataan di sini. Faktor yang menyumbang kepada kestabilan serantau dan rakyat Malaysia dan serantau tidak dibelenggu krisis yang menggugat keselamatan. Pernyataan di atas merujuk kepada peranan Malaysia dalam zon bebas senjata nuklear, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, zon aman bebas dan berkecuali atau sidang kemuncak Asia Timur. Okey, anak-anak pelajar perlu menggunakan kebijaksanaan anak pelajar menyingkirkan jawapan-jawapan yang salah. Tentu berdasarkan 4 pilihan jawapan ini, jawapan yang salah iaitu B dan D. Kerana B dan D merupakan dari aspek ekonomi, sedangkan pernyataan di atas merujuk kepada aspek keselamatan, keamanan dan keselamatan. Maka pilihan jawapan antara A atau C. Okey, jadi anak-anak pelajar perlu memahami dengan jelas apa itu zon bebas senjata nuklear dan apa itu zon aman bebas dan berkecuali. Setelah memahami perbezaan kedua-dua zon-zon tersebut, anak-anak pelajar dah tentu memilih jawapan C. Ya, zon aman bebas dan berkecuali selarilah dengan kehendak soalan. Okey, anak-anak pelajar, kita lihat soalan seterusnya. Yang manakah inisiatif Malaysia bersama dengan negara anggota yang lain dalam mengurangkan risiko keselamatan di rantau Asia Tenggara? Okey, inisiatif Malaysia dalam mengurangkan risiko keselamatan di rantau Asia Tenggara. Okey, soal ini juga isunya tentang soal keselamatan, soal keamanan. Okey, jadi berdasarkan 4 pilihan jawapan yang diberikan, A. Mengisytiharkan kawasan sebagai berisiko tinggi. Adakah Malaysia mengisytiharkan sesuatu kawasan itu berisiko tinggi? Adakah itu menjadi hak ataupun tanggungjawab Malaysia? B. Menempatkan misi pengaman di kawasan konflik. Adakah Malaysia boleh menempatkan misi pengaman di kawasan
konflik. C. Mengadakan dialog secara terbuka tentang isu keselamatan dan politik. D. Menyertai pakatan ketenteraan untuk mengawal keselamatan sempadan. D. Jawapannya tentu salah kerana penggunaan kosakata pakatan ketenteraan itu sudah merujuk kepada ataupun bertentangan dengan prinsip pendirian atau pendirian Malaysia dalam mengadakan hubungan dengan mana-mananya negara. Berdasarkan 4 pilihan jawapan ini, dan tentu jawapan yang paling tepat iaitu C. Mengadakan dialog secara terbuka tentang isu keselamatan dan politik. Hal ini selarilah dengan prinsip pendirian yang dipegang oleh Malaysia, iaitu mengadakan secara diplomasi ataupun melaksanakan sesuatu permasalahan yang berlaku secara meja rundingan. Okey, cikgu harap anak-anak pelajar telah dapat gambaran beberapa contoh soalan kategori peranan, penlibatan dan sumbangan di peringkat serantau. Okay, seterusnya anak pelajar, kita lihat pula penlibatan, peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, jom kita lihat beberapa contoh soalan. Okay, contoh soalan yang pertama. Soalan pertama mempunyai 2 pernyataan. Memupuk kesedaran awam yang lebih komprehensif, menganjurkan gerakan kesederhanaan global. Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah Malaysia dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan data asing tanpa izin, pemerdagangan manusia, keganasan antarabangsa atau pencerobohan nelayan asing. Kaedah Malaysia. Okey, berdasarkan 2 pernyataan yang pertama, mungkin anak-anak pelajar masih sama-sama mungkin tidak nampak apa dimaksudkan dengan memupuk kesedaran awam yang lebih komprehensif. Namun demikian, berdasarkan pernyataan yang kedua, menganjurkan gerakan kesederhanaan global atau GMM merupakan antara kaedah ataupun tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menangani ataupun permasalahan yang berlaku dari aspek keganasan antarabangsa. Okey, seterusnya nak belajar, kita lihat soalan kedua. Juga ada bahan rangsangan, ada 2 ayat pernyataan. Kawalan gencatan senjata dan memberi bantuan kemanusiaan. Pernyataan di atas merujuk kepada komitmen Malaysia dalam pertubuhan manakah yang berkaitan dengan kawalan gencatan senjata dan memberi bantuan kemanusiaan. Berdasarkan 4 jawapan, tentu komitmen ini dan tentu komitmen Malaysia dilakukan melalui pertubuhan anak-anak pelajar, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, platform pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, soalan ketiga. Pertubuhan Perdagangan Dunia memainkan peranan penting kepada Malaysia kerana Pertubuhan Perdagangan Dunia, seperti mana yang anak pelajar maklum, Pertubuhan Perdagangan Dunia atau ringkasnya WTO merupakan salah satu pertubuhan ada dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, berbalik kepada soalan berbunyi peranan penting. Pertubuhan Perdagangan Dunia memainkan peranan penting kepada Malaysia kerana berdasarkan jawapan A, B, C dan D, dan tentu jawapan D, kadar pertukaran mata wang negara lebih stabil, bukan jawapan kerana ianya bukan satu jaminan. C, barangan Malaysia dijamin menguasai pasar Eropah, juga bukan satu jaminan barangan Malaysia boleh menguasai pasaran Eropah. Begitu juga dengan B, kadar tarik import barangan buatan Malaysia adalah pada paras tinggi. Dan A, barangan Malaysia diberi jaminan capaian pasaran dengan halangan minimum. Kemasukan barang-barang dari negara Malaysia ke pasaran di peringkat antarabangsa dengan halangan ataupun kekangan yang sedikit, yang minimum. Maka jawapannya iaitu A. Okey, seterusnya nak belajar, kita lihat soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah menunjukkan pendirian Malaysia dalam isu antarabangsa? Jelas soalan ini soalan hubungan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan soalan ini bersifat umum. Pendirian Malaysia dalam isu antarabangsa. Isu-isu apa? Berdasarkan 4 pilihan jawapan roman yang diutarakan di sini. 1. Menyokong sekatan ekonomi terhadap Cuba. Dah tentu 1 roman adalah pernyataan yang salah. Bukan pendirian Malaysia kerana menyokong sekatan ekonomi terhadap Cuba, seolah-olah tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dan pendirian Malaysia. 2. Roman menganggotai pasukan pengaman di Timor Leste.
Okey, Malaysia pernah menganggotai pasukan pengaman melalui saluran atau platform PBB di Timor Leste, yang sebelumnya dikenali sebagai Timor. 3. Roman menggalakkan campur tangan Amerika Syarikat dalam isu nuklear Korea Utara. Okay, situasi yang sama dengan satu tadi, ada unsur-unsur campur tangan dan keadaan itu, situasi tersebut, tindakan tersebut sebenarnya bertentanganlah dengan pendirian Malaysia. 4. Mengkritik Presiden Amerika Syarikat mengisytiharkan Baitul Muqaddis sebagai ibu kota Israel. Mengkritik. Okay, Malaysia hanya mampu mengkritik, okay, sebagai tanda protes, sebagai tanda tidak puas hati terhadap tindakan Presiden Amerika Syarikat pada masa tersebut, iaitu Donald Trump, dalam mengisytiharkan Baitul Muqaddis, iaitu kota suci bagi rakyat Palestin, malah juga kota suci bagi seluruh umat Islam. Di sini jawapan tentu anak pelajar 2 dan 4. Okey, seterusnya anak pelajar soalan 5, contoh kelima. Mengapakah Malaysia menyokong deklarasi Kazan? Okey, soalan mudah. Namun demikian, anak-anak pelajar tak mampu menjawab dengan baik kiranya anak-anak pelajar tidak membuat persediaan, tidak membaca dan tidak memahami maksud apa itu deklarasi Kazan. Okay, sedikit penjelasan tentang deklarasi Kazan. Okey, sebenarnya dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik, Menteri-Menteri Pertanian telah pun memutamatkan mesyuarat peringkat Menteri APEC kedua mengenai jaminan makanan di Kazan, Rusia, dengan mengeluarkan deklarasi Kazan mengenai jaminan makanan APEC. Berdasarkan pencerahan tersebut, jelas makna jawapannya A, B, C atau D, anak-anak? Ya, dah tentu jawapannya iaitu tingkatkan produktiviti pertanian. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, kita lihat contoh yang berikutnya. Tujuan Malaysia menyertai misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu adalah untuk tujuan Malaysia menyertai misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Berdasarkan 4 pilihan jawapan yang tertera, keempat jawapan A, B, C dan D seolah menunjukkan bahawa itu tujuan Malaysia. Namun demikian, berdasarkan empat pilihan jawapan, yang manakah paling tepat? Yang manakah berselari dengan pendirian, dengan pegangan Malaysia? Okey, setelah mengamati satu persatu, dah tentu anak-anak pelajar akan memilih jawapan. Ya, betul. Okey, meningkatkan komitmen Malaysia terhadap keamanan dunia. Okey, maka selesai beberapa contoh soalan ke kategori hubungan Malaysia di peringkat serantau. Okey, seterusnya kita lihat soalan-soalan kategori isu dan cabaran. Okey, untuk maklumat anak pelajar, okey, dan mungkin anak pelajar pun sudah maklum, apabila soalan berkaitan dengan isu dan cabaran, soalan-soalan tersebut boleh bertanya tentang tema-tema sama ada sosial dan budaya, politik, ekonomi atau sains dan teknologi. Lazimnya kedudukan soalan kategori isu dan cabaran ini terletak di ataupun berada pada kedudukan soalan 14 dan juga soalan 15. Okey, kita lihat contoh soalan kategori sosial dan budaya. Yang manakah antara usaha Malaysia untuk menangani gerakan militan Islam di peringkat global? Okey, soalan berbunyi usaha Malaysia. Okey, merujuk kepada kata kunci di sini, iaitu usaha Malaysia untuk menangani gerakan militan Islam di peringkat global, atau ringkasnya yang anak-anak mungkin lebih maklum iaitu gerakan IS. Okey, berdasarkan A, B, C dan D, sebenarnya anak-anak pelajar boleh membuat jawapan yang tepat dalam masa yang singkat. Kerana jawapan A, memperkukuh Majlis Keselamatan Negara. Memperkukuh Majlis Keselamatan Negara iaitu soal keselamatan di peringkat dalaman negara Malaysia. Begitu juga dengan B, menyekat kemasukan pendatang asing secara meluas. Dan C, membentuk kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah dalam lingkungan perairan di Sabah. Jawapannya dah tentu yang melibatkan di peringkat global dalam isu gerakan militan Islam di peringkat global, iaitu menubuhkan pusat serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan.
kerana SEARCCT ini adalah di bawah kelolaan Kementerian Luar Negeri Malaysia yang dilancarkan secara rasmi pada 1 Julai 2003, berwisikan ke arah komuniti yang kuat dalam menangani keganasan dan ekstremisme yang ganas. Itulah jawapannya, iaitu D, anak-anak pelajar. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua, kategori sosial dan budaya, isu dan cabaran. Penjelasan kepada salah tanggapan terhadap agama Islam dilakukan oleh Malaysia dalam, adakah dalam Masyarakat Asia Eropah ASEM, adakah sidang kemuncak Asia Timur, dialog antarabangsa Langkawi, atau mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth Cegam. Okay. Anak-anak pelajar perlu mengetahui atau membuat pembacaan yang luas bagi mengenal pasti jawapan yang tepat. Okey, secara asalnya, secara rumusannya, anak-anak pelajar perlu tahu bahawa penjelasan kepada salah tanggapan terhadap agama Islam ini sebenarnya diutarakan di sidang kemuncak mesyuarat Asia Eropah yang ke-10 di Milan. Okey, maka jelas di sini jawapannya iaitu A, mesyuarat Asia Eropah. Okey, seterusnya kita lihat tema yang kedua, contoh-contoh soalan kategori tema yang kedua. Pertama, yang manakah langkah Malaysia bagi mengekalkan hubungan multilateral di peringkat global? Langkah Malaysia bagi mengekalkan hubungan multilateral. Okey, anak-anak pelajar dah tentu dapat mengenal pasti atau dapat membezakan antara multilateral dan bilateral. Okey, bila dapat mengenal pasti perbezaan antara kedua-duanya, anak-anak pelajar seterusnya dapat mengenal pasti apakah langkah bagi mengekalkan hubungan multilateral, contohnya hubungan Malaysia dengan OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu, dengan NAM dan sebagainya. Okey, kita lihat keempat pilihan jawapan. 1. Mewujudkan blok perdagangan. 2. Menyokong usaha menentang penindasan. 3. Menjalinkan hubungan dengan semua negara. 4. Mengutamakan kerjasama ekonomi dengan negara maju. Jadi, berdasarkan 4 pilihan jawapan roman ini jelas terdapatnya jawapan yang begitu ketara, tidak relevan dengan kehendak soalan, tidak selari dengan pendirian Malaysia, iaitu 1. Mewujudkan blok perdagangan dan mengutamakan kerjasama ekonomi dengan negara maju. Jawapannya anak-anak 2 dan 3. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Cabaran yang dapat diselesaikan oleh Malaysia berkaitan dengan isu tuntutan bertindih ialah. Okey, soalan tentang isu tuntutan bertindih. Cuma apa yang perlu di-highlightkan di sini, apa yang perlu diberi perhatian di sini, iaitu yang dapat diselesaikan oleh Malaysia. Jadi berdasarkan 4 pilihan jawapan tersebut, anak-anak pelajar kena mengetahui, memahami, telah pun membuat pembacaan tentang tuntutan ke atas Pulau Pisang. Tuntutan ke atas Pulau Pisang iaitu melibatkan antara Malaysia dan Singapura. Adakah sudah selesai? B. Tuntutan Filipina ke atas Sabah. Dah tentu antara Filipina dan Malaysia. Adakah sudah selesai? C. Tuntutan ke atas Kepulauan Spratly. D. Tuntutan ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ya, bagus anak-anak pelajar. Jawapannya dah tentu D. Tuntutan ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kerana perebutan atau tuntutan yang berlaku antara Malaysia dan Singapura telah pun diselesaikan, telah pun dimuktamadkan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan menjadi hak milik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Okey, seterusnya anak-anak pelajar kita lihat contoh soalan atau tema ekonomi. Cabaran yang perlu diatasi oleh Malaysia untuk bersaing dalam persekitaran ekonomi global. Okey, apakah cabaran yang perlu diatasi oleh Malaysia untuk bersaing dalam persekitaran ekonomi global antarabangsa dunia? Adakah saiz pasaran, B. tenaga kerja, kualiti produk atau kestabilan politik? Ya, berdasarkan pemahaman anak-anak pelajar yang bernas ataupun mendapatkan bahan pembacaan yang baik, anak pelajar dapat menganalisis, dapat mengenal pasti dengan baik antara pilihan jawapan ini yang mana paling tepat
Okay, sekiranya anak-anak pelajar tidak dapat memahami dengan jelas, anak-anak pelajar akan keliru kerana keempat-empat jawapan boleh dikatakan sebagai antara cabaran yang berlaku dalam persekitaran ekonomi global. Namun demikian, cabaran yang paling hebat, yang paling utama iaitu cabaran dari segi kualiti produk. Okay, kualiti produk, cabaran antara Malaysia dengan negara luar, khususnya kualiti produk yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Secara relevannya dah tentu negara-negara tersebut teknologi, pengaplikasian teknologinya tinggi. Okey, so kita lihat contoh soalan yang kedua. Persaingan dengan pengeluaran minyak soya kesukaran memasuki pasaran negara maju. Soalan, yang manakah langkah yang diambil oleh Malaysia untuk menghadapi cabaran di atas? Langkah yang diambil oleh siapa? Malaysia untuk menghadapi cabaran persaingan dengan pengeluaran minyak soya dan kesukaran memasuki pasaran negara maju. Berdasarkan keempat-empat pilihan jawapan A, B, C dan D, yang manakah jawapan ataupun tindakan atau langkah yang efektif? Ya, anak-anak pelajar, tentu jawapannya meliberalisasikan ekonomi negara. Okey, seterusnya anak pelajar, kita lihat tema yang terakhir iaitu tema sains dan teknologi dari sudut isu dan cabaran. Okey, soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama, yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi hijau? Cabaran oleh siapa? Oleh Malaysia. Okey, iaitu untuk memajukan teknologi hijau. Okay, berdasarkan empat pilihan jawapan tersebut, kos yang tinggi, kurang insentif daripada kerajaan, tiada sumber tenaga yang mencukupi dan teknologi bergantung kepada negara maju. Anak-anak pelajar harus ingat bahawa teknologi hijau merupakan teknologi yang masih baru, masih setahun jagung, masih baru bertapak di negara Malaysia. Apabila masih baru, bermaksud untuk membangunkannya memerlukan kepelbagaian, pembangunan dalam pelbagai aspek, pelbagai bentuk, pelbagai perkara. Dan tentu perkara-perkara tersebut melibatkan soal keuangan. Jadi merujuk kepada empat pilihan jawapan yang paling dominan yang dah tentu betul iaitu kos yang tinggi. Jadi berdasarkan pilihan jawab A, B, C dan D, maka jawapannya sama ada A atau B. Maka perlulah disingkirkan jawapan C dan D. Berdasarkan pilihan jawapan A dan B, okey, yang manakah gabungan yang tepat? Okey, kurang insentif daripada kerajaan. Okey, dah tentu tidak relevan kerana kerajaan memberi begitu komitmen yang begitu tinggi terhadap pembangunan teknologi hijau melalui pelbagai insentif. Dan dah tentu jawapannya iaitu anak-anak pelajar 1 dan 4, teknologi masih bergantung kepada negara maju. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Yang manakah cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan teknologi nuklear? Okey, soalan ini seakan-akan sama dengan soalan sebelumnya. Cuma soalan ini memfokuskan atau menyentuh tentang isu teknologi nuklear. Dan teknologi nuklear sebenarnya juga sama dengan teknologi hijau, iaitu masih baru lagi di Malaysia. Maka dah tentu kalau tadi kita memerlukan 1, 2, 3, 4 roman untuk mencari jawapan gabungan yang paling tepat. Namun demikian contoh soalan yang tertera di sini adalah lebih mudah dan anak-anak pelajar dah memahami dengan jelas berpandukan kepada soalan sebelum ini. Tentu berdasarkan pencerahan sebelumnya, anak-anak pelajar jawapan untuk soalan ini dah tentu ya betul, iaitu tiada modal yang mencukupi. Jadi itu anak-anak pelajar, berakhirlah perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga anak-anak pelajar dapat mengaplikasikan perkongsian ini dalam proses persediaan membuat ulang kaji dengan lebih efektif. Sampai jumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.